waktu pertanyaan menteri. Peraturan Dewan. Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Tanjung Karang, sebentar bagi saya pegang buku biru ni. Yang Berhormat, nak izin I woke up on the right side of the bed, alright? So let us do it today. I want it to be smooth sailing, ya. Kalau faham lah. Okey, peraturan berapa? Peraturan 36 dalam kurungan 12, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Saya ingin merujuk kepada satu usul yang saya telah serahkan pada tanggal 8 Jun 2023 lebih kurang pukul 4 petang kepada Speaker Dewan. Baik. Adakah saya baca usul ini? Baik, silakan. Okey. Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Hanafi Tanjung Karang mencadangkan satu usul dibentangkan untuk merujuk Yang Amat Berhormat Tambun kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana telah berucap pada tanggal 23 Mei 2023 dengan mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Yang pertama, saya amat khawatir dengan sikap MP Tambun yang sewenang-wenangnya memberikan jawapan yang bertentangan dengan kebenaran dalam Parlimen ini. Jelas bertentangan dengan saranan MP Tambun sendiri yang pernah menegur ahli Parlimen agar menjaga tata susulan. Tanjung Karang, dengan izin, could you go direct to the point? Oh, okey. Kalau nak bercerita macam tu, masa Dewan ni banyak benda yang nak. Ya, ini usul yang saya serahkan. Pertama, isu kalimah Allah pada 23 Mei 2023, Tambun menafikan tidak rujuk kepada Yang di-Pertuan Agong dalam penarikan rayuan kes kalimah Allah ketika menjawab soalan di Parlimen Tambun menafikan tidak rujuk kepada Yang di-Pertuan Agong dalam penarikan rayuan kes kalimah Allah ketika menjawab soalan di Parlimen ketika ditanya oleh MP Bagan Serai. Datuk Idris Ahmad meminta Perdana Menteri menyatakan adakah pihak kerajaan mendapatkan perkenan Majlis Raja-Raja Melayu dan berunding dengan Majlis Agama Islam negeri-negeri terlebih dahulu sebelum kerajaan secara diam-diam menarik balik rayuan dalam kes kalimah Allah yang begitu besar implikasi terhadap kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Perdana Menteri Keuangan menjawab. Tanjung Karang, saya guna bahasa yang paling senang. Apa dia isunya? Direct to the point. Kalau nak cerita panjang tu, tahu pun Yang Berhormat ulangan. Perdana Menteri, terima kasih. Perdana Menteri menjawab, terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai. Pertama, memang telah dirujuk ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong memberikan pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja. Daripada handset ada menyatakan dan kemudian kenyataan press conference yang telah dikeluarkan oleh Sultan Selangor menyatakan perkara tersebut jelas tidak dirujuk dan tidak dibincang. Dan Sultan Selangor setuju untuk membincangkan perkara ini di dalam Majlis Kebangsaan, Majlis Raja-Raja, MKI. Okay, itu baik, isunya. Baik, Yang Berhormat Tanjung Karang. Perkara yang anda bangkitkan tu, what is the end product? Apa matlamat Yang Berhormat Tanjung Karang? Ke mana? Terus, to the point. Senang, kita tak buang masa Dewan. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan Standing Order Dewan Rakyat mengikut Peraturan 36/22 iaitu mengelirukan Dewan. Kita minta ianya dirujuk kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan bagi kesalahan mengelirukan Dewan tersebut. Okey, jelas. Terima kasih. Itu matlamat yang menghala ke situ kan? Ya. Okey, baik. Ini petua saya. Terima kasih. Kita di Dewan ni, segalanya dengan apa polemik sekalipun, kita pegang pada ni. Dia punya bapa, the konsti, perlembagaan. Apa yang Berhormat bangkitkan tu, semuanya teratur dalam ni. So, Yang Berhormat, perkara-perkara 18, 17, ada kan? So, Yang Berhormat, kalau tak puas hati pun ada peraturannya. Please do it.
ya, dengan izin, usulkan kepada speaker dan akan dijawab. Macam mana saya nyatakan tadi, baik siapa sekalipun, anybody, we stick to this and this. Ini kanan perlembagaan, kiri peraturan, semua ada. Kalau saya nak baca, Yang Berhormat rasa dah setengah tahun dah ni. Tuan Speaker, saya telah menghantar usul pada tanggal 8 Jun 2023. Baik, dia ada belum peraturan dapat juga. jawapan. Kalau Yang Berhormat tak puas hati, aturan tu pun ada lagi. 17, 18, 27 dan bracket 3. Saya nak panjang-panjang lagi buang masa ni. Ni Perdana Menteri ada sini. Nak menjawab soalan. Yang Berhormat berkaitan. So, saya dah putuskan, petua saya, Yang Berhormat usulan. Biar speaker akan menjawab berpandu dengan handset dan sebagainya. Faham Right? Let us not waste the time Terima kasih. of the rakyat. Terima kasih Pak Sulong. Saya tak keberatan kau nak jawab Tanjung Karang supaya perkara ini jangan berlanjutan dan jangan tipu masyarakat dan mengelirukan Dewan dan mengelirukan rakyat. Kita guna agama dan cuba mengelirukan rakyat, tapi oleh kerana saya patuh pada peraturan, itu terserah kepada keputusan Yang Berhormat Timbalan Speaker, apakah boleh ataupun saya terus dengan jawapan ini. Baik, Yang Berhormat Tambun, silakan. Dengan jawapan ini, Ya. tak boleh ulas yang Boleh. baik. Yang Berhormat Perdana Menteri, tempoh ini adalah hak yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih, betul. Ini kenyataan itu kalau baca betul, tak akan mengelirukan dan memang dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan kali kedua sebelum Kabinet membuat keputusan, saya menelpon Yang di-Pertuan Agong. Pertamanya perjumpaan hari sebelum itu, 7 Februari itu di hadapan Jemaah Menteri, dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Saya menelpon Tuan Yang Agong tentang keputusan baru, iaitu nak merujuk kepada Majlis Raja-Raja dalam soal pindaan. Fahamlah, yang kita kata dua perkara. Pertama, pendirian kita soal Allah yang saya jawab bagan serai, itu betul, ya, iaitu merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi yang keputusan yang dibuat kemudian itu adalah kerana kita nak buat pindaan, nak tarik balik ke peraturan KDN yang menetapkan tentang peraturan membolehkan import barang-barang yang dilarang mengikut keputusan Majlis Raja-Raja. Jadi itu yang kita lakukan. Yang saya menghadap ke Bahaduli Sultan Selangor atas titah tuanku, itu bukan soal keputusan lama. Tanjung Karang faham, dan Sultan Selangor itu sultan kamu di negeri Selangor. Baca apa yang Sultan Selangor sebut, iaitu dalam soal perakuan Kabinet tentang tidak membolehkan Allah digunakan di semenanjung tanah Melayu, diperkenan. Kemudian kelonggaran untuk Sabah Sarawak saya jelaskan, dan kemudian oleh kerana ada pindaan, tuanku memberi pandangan sebaiknya pindaan yang nak dicadangkan itu atau memperkemas peraturan itu sebaiknya dibawa dulu kepada Majlis Kemajuan Islam supaya tuanku sendiri akan persembah kepada Majlis Raja-Raja. Apa yang bertentangan ni? Nak putar belit, nak tipu rakyat sebab apa? Nak dapat keuntungan politik, jangan dengan menipu. Itu memang kerja dia, PM. Jadi itu yang saya nak jelaskan. Dia ada dua perkara yang berbeza yang betul. Pertama, kenyataan yang dirujuk kepada rayuan kepada mahkamah yang ditarik. Yang kedua, tentang pindaan yang kita rujuk semula kepada Majlis Raja-Raja ini tentang pindaan. Yang kita peraku itu keputusan Raja-Raja Melayu yang dulu. Sekarang bila ada usaha nak memperkemas, nak membatalkan peraturan, itu yang kita rujuk. Tetapi Sultan Selangor berpendapat, dan saya bersetuju dengan pandangan tuanku Sultan Selangor, iaitu lebih baik kita lihat yang teliti itu
di Majlis Kemajuan Islam, kemudian diangkat untuk pertimbangan raja-raja. Dan dia sebut, baginda menyebut, tidak dipikirkan ada masalah sama sekali kerana keputusan itu akan memperakui keputusan Majlis Raja Melayu yang terdahulu dan akan hanya memperkemas supaya jangan ada kekeliruan, mempermudahkan tindakan oleh badan penguatkuasaan. Jadi itu yang saya buat. Baik. Berhormat, Tentang Dato' soalan Speaker, adakah jawapan ini dibenarkan soalan tambahan yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sekejap tadi? Adakah dibenarkan soalan tambahan? Yang Berhormat Ya. Kota Baru, Ya, saya merujuk standing order juga. dengan izin Ya, at the end of the day, ya, penghujungnya the person who sits here decide. ya. That's why I ask your petua. Saya Yang Amat betul- Berhormat Perdana Menteri dibenarkan oleh Saya Yang Petua benarkan. untuk memberi jawapan berkenaan. Soalan saya, adakah dibenarkan soalan tambahan ke atas jawapan itu? Itu je saya Yang tanya. Berhormat Kota Ya, Baru, ya. Kalau boleh, tak boleh lah. saya benarkan, Ya, clear. ya. So itulah betul saya. Ya. Saya benarkan Perdana Menteri untuk menjawab, untuk Tak, bercakap. soalan saya, adakah dibenarkan soalan tambahan terhadap jawapan atau penjelasan itu? Itu yang saya nak. Yang Berhormat Ya, Kota Baru, ya, saya membuat keputusan, saya bagi leeway kepada Perdana Menteri untuk bercakap ya. masa dan ketika ini. Tak, maksud saya soalan tambahan benar ke tak? Kalau benar, benarlah. Tak benar, Saya tak benar. benarlah. Ya, Saya benarkan. yang ni, yang disebut tadi. Ya, tak ada masalah. Boleh saya tanya soalan tambahan sekarang? Sebentar. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menjawab. Ya, Okey. ya. Selesaikan Yang Berhormat Perdana Menteri apa yang Berhormat Perdana Menteri nak nyatakan. Kalau selesai, saya benarkan soalan tambahan. Dua isu yang berbeza yang satu soalan ambiguity, satu soalan penjelasan tadi. Penjelasan. Saya tanya penjelasan. That is a different issue. Ya. Alright. Soalan ni Perdana Menteri akan menjawab. Okey. Sekarang Yang Berhormat Perdana Menteri memohon untuk menjelaskan isu Tanjung Karang Yalah. tadi. Yalah, Ya. penjelasan itu adakah dibenarkan soalan tambahan? Itu yang persoalan saya. Tidak dibenarkan. Tak Duduk. benar. Tak benar lah. Jawab tak benar. Ya. Tak benar lah. Okay, thank you. Jelas. For the Benarkanlah Yang for the Dipertua. purpose of Jelas, record Yang dalam Dewan ini. Itu Peraturan dia. 43. Ya, tak apa. saya. Saya terima lah. Okey. Saya terima. Terima Dan kasih. boleh. Baik. Nanti saya bimbang yang betul kalau ini dibangkit seolah tidak boleh tanya. Saya nak bagi tahu, tanya soalan kemudian ikut peraturan dengan kebenaran speaker. Walaupun ini Prime Minister's question time, ada soalan, saya bagikan sedikit ruang tadi. Dan kalau ada soalan tambahan, bangkit dan saya akan jawab kemudian. Baik. Tak ada masalah. Ini macamlah PM kita maulah.